A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Uhayyikum bitahiyyatil Islam, tahiyatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Malah sama-sama kita panjatkan rasa kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana alhamdulillah sehingga ke hari ini kita masih lagi diberikan nikmat Islam dan iman, dan alhamdulillah kita masih lagi berikan nikmat nafas untuk hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Sidang pendengar, penonton, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah pada hari ini saya ingin berkongsi sedikit tazkirah dengan tajuk Jadilah Hamba Allah, Bukan Hamba Ramadan. Tazkirah yang disampaikan ini bukan hanya untuk tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian sahaja, malah menjadi peringatan untuk saya juga. Sedar tidak sedar, kita telah pun berada di penghujung Ramadan 1445 Hijrah. Apa khabar madrasah Ramadan kita pada tahun ini? Adakah pada tahap biasa-biasa sahaja atau berada tahap yang lebih baik dan luar biasa? Marilah sama-sama kita menggandakan kekuatan dan amal kebaikan kita di saki-baki hari-hari terakhir penghujung Ramadan 1445 Hijrah. Para salafus soleh terdahulu sangat sedih apabila tibanya Syawal berakhirnya Ramadan. Tapi berlainan kita di Malaysia semakin bergembira untuk menyambut Syawal dan tidak bersedih dengan pemergian Ramadan. Marilah sama-sama kita meningkatkan lagi amalan kebaikan kita di penghujung bulan Ramadan. Tuan-tuan, penonton yang dirahmati Allah sekalian, saya ringkas tazkirah saya pada hari ini dengan 3 poin pertama. Pertama, ibadah yang kita lakukan hendaklah diniatkan ikhlas semata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu hadis riwayat Bukhari, yang hadisnya panjang tapi saya ringkaskan sedikit saja, iaitu amal a'malu binniat. Setiap amalan itu bergantung kepada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Oleh itu, marilah sama-sama kita melakukan ibadah ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana manusia, bukan mengharapkan pujian manusia, bukan untuk berubah kerana manusia, dan bukan amalan dilakukan semata-mata di bulan Ramadan Al-Mubarak. Firman Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna insa illa liya'budun. Maksudnya, dan tidaklah aku menjadikan manusia dan jin itu melainkan untuk beribadah kepadaku. Maksud ayat itu ialah Allah menciptakan manusia sebagai makhluk dengan tujuan tidak lain tidak bukan untuk beribadah dan menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi marilah sama-sama kita koreksi diri kita, muhasabah diri kita. Adakah amalan kebaikan yang kita lakukan sebelum-sebelum ini pada bulan Ramadan adalah untuk mengharapkan kebaikan dan keberkatan bulan Ramadan sahaja, atau untuk mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala? Kita hidup di dunia ini hanyalah untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah sama-sama kita menggandakan amalan kebaikan dan amalan ketakwaan kita pada bulan Ramadan Al-Mubarak ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah jugalah yang akan memberikan ganjaran kepada kita di dunia dan di akhirat. Sidang penonton, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Kita sambung poin saya yang kedua ialah kita hendaklah istiqamah melaksanakan amalan kebaikan dan amalan ketakwaan walaupun sedikit. Istiqamahlah kita beribadah bukan hanya di bulan Ramadan sahaja. Hendaklah kita melaksanakan amalan tahajud, amalan bersedekah, amalan membaca Al-Quran, amalan memberi makan iftar orang yang berpuasa. Bukan hanya di bulan Ramadan, tapi kita hendaklah juga melaksanakan di bulan-bulan lain. Kita boleh juga melaksanakan pada bulan Rejab, pada bulan Syakban, pada bulan Syawal, pada bulan Zulkaidah, Zulhijjah dan sebagainya. Tapi trend kita ialah kita mengharapkan, kita faham amalan ketakwaan, amalan kebaikan akan digandakan pahalanya pada bulan puasa. Tetapi
kita sebagai orang Islam yang beriman hendaklah melaksanakan amalan ketakwaan, amalan kebaikan kita bukan hanya di bulan Ramadan sahaja, tapi kita melazimi amalan tersebut pada bulan-bulan lain. Contohnya sembahyang tahajud. Apabila tiba bulan Ramadan Al-Mubarak, kita akan sentiasa bangun malam, sentiasa bermuhasabah diri pada setiap malam untuk beribadah kepada Allah. Tapi bila lepasnya madrasah Ramadan berakhir, tiba bulan Syawal dan seterusnya bulan-bulan Islam lain, kita hendaklah sentiasa melazimi amalan perbuatan tahajud itu semata mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu hadis riwayat Bukhari, hadis sahih yang bermaksud matanya panjang tapi saya ringkaskan, dan sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah ialah amalan yang dilaksanakan dan dikerjakan secara istiqamah, berkekalan walaupun sedikit. Oleh itu, malah sama-sama kita koreksi diri kita, muhasabah diri kita agar menggandakan amalan ketakwaan bukan hanya di bulan Ramadan sahaja, tetapi dilaksanakan juga pada bulan-bulan selain bulan Ramadan. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton dirahmati Allah sekalian. Poin kita yang ketiga ialah kita hendaklah sentiasa berdoa kepada Allah, merayu bersungguh-sungguh memohon kepada Allah agar sentiasa diberikan kekuatan untuk melaksanakan amalan kebaikan dan amalan ketakwaan kerana Allah. Apabila kita bangun malam, setiap malam di bulan Ramadan ini, sama-sama kita berdoa, mendatangan kepada Allah, meminta kepada Allah agar diberikan kekuatan, diberikan keizinan untuk sentiasa melakukan amalan ketakwaan bukan hanya sahaja di bulan Ramadan, tapi diteruskan pada bulan-bulan lain. Kita berdoa bersungguh-sungguh kepada Allah. Ya, pada malam Ramadan ini kita sentiasa bangun malam, sentiasa bangun tahajud. Jadi malah sama-sama berebut peluang ini untuk menadah tangan berdoa, ya Allah, berilah aku kekuatan untuk sentiasa melaksanakan amalan ibadah kerana-Mu. Dalam satu hadis, Rasulullah menggalakkan kita untuk sentiasa berdoa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk sentiasa melakukan ibadah kepada-Mu, untuk sentiasa mensyukuri rahmat-Mu dan untuk sentiasa memperbaiki ibadah kerana-Mu. Jadi apabila kita sentiasa berdoa kepada Allah untuk diberikan kekuatan, insya-Allah Allah akan membantu kita untuk sentiasa melakukan amalan kebaikan, amalan ketakwaan bukan hanya di bulan Ramadan sahaja, tetapi diteruskan pada bulan-bulan lain. InsyaAllah kita boleh buat dengan syarat kita sentiasa berdoa sungguh-sungguh kepada Allah untuk diberikan kekuatan melaksanakan ibadah tersebut. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, untuk sebagai penutup, saya mengajak sidang penonton semua untuk sentiasa melazimi 4 zikir ini pada bulan Ramadan. Pertama, perbanyakkanlah syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan yang kedua, istighfar kepada Allah, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Ketiga, perbanyakkan baca doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Sesungguhnya kami memohon kepada Allah keridaan-Mu dan syurga-Mu. Dan keempat, Allahumma inni na'udzubika min azabin nar. Sesungguhnya kami memohon perlindungan daripada azab neraka yang sangat dahsyat. Malah sama-sama kita menggandakan lagi muhasabah diri kita, amalan kita pada bulan Ramadan ini supaya jadilah kita hamba Allah, bukan hamba Ramadan. Segala yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala yang lemah dan kurang datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Diharap sidang penonton, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sudi mengambil pesanan ini untuk peringatan kita bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.